Okay, untuk Python Programming Language, dia adalah berada pada aras tinggi. Maksud dia sama level dengan Java. Dia sama level dengan Java. Lepas tu dia adalah merupakan suatu programming language yang agak popular lah pada masa kini. Dan ianya merupakan suatu perisian yang banyak digunakan dalam software industri. Okay. So, untuk pengetahuan anda, Python programming ni sangat sesuai digunakan untuk orang yang baru nak berjinak-jinak dengan programming. Okay, orang yang baru berjinak-jinak dengan programming. Tapi, Python programming ni sangat mudah difahami oleh orang-orang ataupun pengatur cara yang pernah bermain dengan C++ dan juga Java. You all ada belajar C++ tak sebelum ni? SEM 1 ke SEM 2 dulu? Ada. Pernah kan? Maksudnya kalau pernah tengok? Pernah tengok? Okay, tak apalah, as long as you pernah tengok, you pernah main dengan program C++ ataupun Java, means that untuk Python programming adalah sangat mudah untuk you faham. Okay, adalah sangat mudah untuk you faham. Okay, lepas tu kita tengok slide yang seterusnya. Okay, kekuatan Python ni adalah dia menyediakan banyak library. Dia menyediakan banyak library berbanding dengan programming language yang lain. Okay, di mana sebab tu Python programming ni sangat, bila dia nak digunakan, dia dapat digunakan secara meluas. Okay, contohnya dia boleh guna atas machine learning, dia boleh atas GUI applications, web framework dan sebagainya. Sebab tu sekarang ni kalau you boleh tengok, Python programming telah banyak digunakan oleh orang-orang di luar sana secara meluas. Okay, sebab ni lah dia menyediakan standard library, koleksi standard library yang sangat banyak. Dia tak ada limit, dia ada limited, tapi kalau di compare dengan programming language yang lain, yang ini adalah lebih banyak lah. Okay, yang tu kita akan tengok kemudian dalam chapter 4 ke chapter 3 nanti. Chapter 3. Okay, so ini adalah sejarah Python programming. Okay, dia bermula daripada tahun 1980-an. So, Python 3.0 baru sahaja dirilis pada 2008. Okay, sampai sekarang masih Python 3.0. Tapi ada version-version dia lagi lah. Okay, lepas tu kita akan tengok ada beberapa perkara yang akan kita tengok dalam Introduction to Basic Operations in Python. Okay, pertama sekali kita akan tengok kepada literal. Okay, jenis-jenis literal adalah yang ini. Dalam C++ dan Java pun kita belajar benda ni. Benda ni adalah benda yang basic untuk you faham, untuk you tahu. Okay, cuma bezanya dengan C++ dengan Java, Python untuk you buat declaration variable dia, awak tak perlu nak mulakan dengan jenis data tu. Contoh macam int. Biasanya bila kita declare kan, kita akan letak int diikuti dengan variable ataupun pemboleh ubah. Tapi untuk Python, you terus direct kepada pemboleh ubah dan terus beri nilai dia. Daripada nilai itu, Python programming language, Python ni sendiri boleh detect itu adalah data jenis apa. Dia berbeza dengan Java dan juga C++. Kalau Java dengan C++, you kena declare dulu variable, data bagi variable tersebut. Barulah machine kita boleh proses dan boleh ambil maklum itu data jenis apa. Tapi untuk Python programming, you tak perlu nak declare apa-apa jenis data bagi variable tersebut. Just you beri aja value and then automatically Python itu sendiri boleh detect itu adalah data jenis apa. Okay? So, ini contoh dia. Contoh dia kat sini. Untuk single quote dengan double quote. Awak beri single quote ke double quote ke, dia tetap display I dislike lazy students. Ui, dahsyatnya Cik Wahidah. Dia terus bagi tahu I dislike lazy students. Saya sangat sokong kenyataan itu. So, kalau you tengok kat sini variable A dengan variable B, bahagian depan dia tak nyatakan pun data jenis apa untuk value tersebut. Automatically Python boleh detect yang itu adalah data jenis
string, str, jenis string. String nama pendek dia str. Okay, dia terus dapat detect. Okay, lepas tu awak juga boleh gunakan triple quote. Tapi triple quote ni triple quote 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3 tanda atas tu, koma atas tu. Yang itu adalah triple quote. Triple quote digunakan kalau you nak letak value tu dalam multi-line string. Multi-line string maksudnya lebih daripada satu baris. Lebih daripada satu baris. Kalau macam ni, you kena letak setiap baris tu, you kena letak quote. Either single quote ataupun double quote. Tapi kalau awak nak letak value tu lebih daripada satu baris, you boleh gunakan triple quote. Ini faham tak? Faham ah? Okay. So, katakan kita nak tengok the real sebab ni dah meletakkan. Of course kita nak tengok real dia. Okay, real dia. Awak pergi dulu dekat awak punya ni. Then awak bagi nilai kepada variable A, B dan juga C. Okay, so kita follow dekat sini. A equal, okay, kita bagi single quote. I dislike lazy student. Okay, lepas tu kita pakai double quote. Dan akhir sekali kita pakai triple quote. Memanglah dia tak print kalau saya tak letak nama print. Okay, lepas tu jangan lupa printkan lah. Printkan, awak letak print A. Boleh kot ke? Okey, nampak tak hasil dia? Nampak tak hasil dia? Nampak. Ni hasil dia. Tara. Senang kan? Senang daripada C++ tu sendiri. Tulis ayat je. Contoh senang ni dia. Yelah, contoh senang. Alah, buat sendiri senang. Kacang goreng. Okey, itu adalah slide yang pertama. You tengok program. Lepas tu kita tengok slide yang kedua. Okey, untuk boolean. Untuk data jenis boolean, Python dia akan detect kalau awak bagi nilai 1 ni, dia akan detect nilai 1 tu adalah true. Okey, untuk boolean, nilai 1 tu adalah true untuk Python programming. Kalau nilai kosong, dia bagi nilai kosong itu adalah false. Okey, tengok sini ya. True represent the value as 1 and false represent the value as 0. Okey, as 0. Sebab tu kalau awak tengok dekat output ni, apabila B dikatakan 1 itu equal with false, dia kata tak, memang false. Okey, memang false. Sebab 1 adalah untuk true. Okey. Untuk kosong barulah untuk false. Okey, so kita tengok pula program ini. Okey, kita tengok pula untuk program ini. Okey, untuk A equal 1,
Mesti pakai operator equal untuk yang ini, untuk you letakkan dia dalam bentuk condition. Equal adalah 2 kali equal tu. Okay, untuk condition 2 kali equal. True. Okay, lepas tu false. Lepas tu untuk C, true plus 3. And then untuk D equal false plus 7. Okay, lepas tu print. Okay, yang ni you boleh pakai untuk single line. You boleh pakai single quote ataupun double quote dekat sini. Okay, kat sini kita pakai single quote. Okay, lepas tu koma A, copy, B is B, C, okay, lepas tu run, save dulu. Okay, ini hasil dia. Okay, ini hasil dia. So, aduh. Dia print A is true, B is false, C adalah 4. Okay, macam mana dia dapat 4? Macam mana dia dapat 4? Mana? Okay. 1 plus 3 by 4. Yes. Okay, sebab kita punya ni tadi C. C adalah true. So, true tadi equal with 1. Sebab tu 1 bila tambah 3 jadi 4. False sebab dia salah. So, dia akan jadi 7 saja dia ambil. Okay, false adalah 0. 0 plus 7 adalah 7. Yang ini boleh? Boleh. Oh, Boleh. Madam. Oi! Apa beza? Apa? Madam, apa beza koran 1 dengan 2 tu, madam? Hah? Macam tadi kan madam cakap yang print A tu kita boleh letak 1 ataupun 2. Apa beza dia sebenarnya? Sama je. Dia mewakili string tu Oh. lah. Oh. Nak panggil, you nak pakai single quote ataupun double quote. Awak boleh pilih mana you nak pakai. Dia memang hasilnya sama. Cuma untuk triple quote ajak lain. Triple quote dia adalah untuk multi line. Maksudnya Yang panjang tu. baris you enter. Baris enter. Oh, gitu. Okey, madam. Okay. Thank you. Okey. Yang ni rasanya saya boleh skip. Saya boleh pergi lagi. Okey, seterusnya yang ini. Yang ini pula macam mana kita nak tahu dia adalah binary, dia adalah decimal, octal, hexadecimal dan sebagainya. Awak tengok kat sini. B adalah untuk binary. Bila main dengan binary, you akan bermain dengan nilai 1 dan juga kosong. Awak ingat balik tak waktu awak belajar CSA dulu? Computer System CSA kah? Computer System Komputer sistem apa? Yang ada belajar Architecture. Architecture. Oh ya, architecture. Komputer sistem architecture. Ada tak you belajar 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1?
Dua Ada. variable. Dia pun ada. Itulah binary literal. Itulah binary literal. So, kalau awak nak declare variable ini dah bentuk binary literal, you kena mulakan dengan kosong B diikuti dengan nilai binary itu sendiri. So, kalau awak kira ni 10100 untuk 8 bit, you akan dapat nilai dia 20. Okay, nilai dia 20. Okay, untuk decimal ke, untuk yang tak ada decimal ke, you boleh terus bagi nilai ataupun value kepada variable ni direct terus kepada nilai itu. Tak perlu nak dimulakan dengan something-something. Okay, kalau you nak bagi octal literal, you mulakan dengan kosong O kecil. Kosong O kecil. O tu mewakili octal. Okay, kalau nak hexadecimal, mulakan dengan kosong dan diikuti dengan X huruf kecil. X huruf kecil adalah short form untuk hexadecimal. Okay, so ini adalah hasil dia kalau you masukkan dalam program dan you runkan program. Okay, ini hasil dia. Boleh cubalah nanti ya, boleh cuba sendiri nanti. Penat pula saya nak menaip. Okay. Jadi boleh saya skip lagi? Boleh saya teruskan lagi? Boleh. Boleh faham ah? Boleh. Great. Kacang goreng. Kacang goreng kan? Okey, seterusnya yang ini adalah yang ada desimal 24.7, 46.7. Bila you print direct, dia akan print direct begini. Okey, dia akan print macam ini. Okey, lepas tu yang ni kita bermain dengan operator. Okay, ini adalah kita punya operator. So, mohon ingatlah apa fungsi setiap operator ini. Nanti you main-mainlah dengan program nanti. You tukar-tukarlah operator dia dan you tengok apa hasil dia. Okay, ini adalah operator yang you pakai dan macam mana dia buat pengiraan. Okay, lepas tu ni lain sikit daripada kita punya C++ dengan Java. Dia ada operator is dengan is not. Okay, nanti kita tengok apa itu is, apa itu is not. Okay, lepas tu dia punya precedence. Yang mana satu yang dikategorikan sebagai lowest, mana satu yang dikategorikan sebagai highest. So, kalau kita tengok sini, lowest adalah OR. Dan highest adalah exponentiation yang ini. 2 kali star. Okay, so katakanlah takut keluar dalam soalan objektif untuk mana tahu dia keluar kuis ke apa, walaupun dalam kita punya CO tu dia tak nyatakan. Kalau dia tanya mana satu lowest, mana satu highest, lepas tu dia bagi dalam bentuk operator dan sebagainya, awak pilihlah awak pilih berdasarkan susunan yang betul. Okay, susunan yang betul. Okay, ni saya skip. Okay, ni dia. Kalau awak letak 1 tambah 1, hasil dia adalah 2. Okay, kalau awak type 1 tambah 1, hasil dia adalah 2. Kat sini. Okay, ni saya direct ke tempat run modul tadi ya. 1 tambah 1 hasil dia 2. Nampak tak? Takut you tak nampak. Nampak tak yang ini? Nampak. Okay. Nampak. Okay, lepas tu LEN. Tahu tak LEN tu short form untuk apa? Tak tahu. Okay, LEN tu short form untuk length. 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 Panjang. Sebab tu kalau awak tengok length pula. Length hello. Kalau you enter, dia kira 5. Sebab kita ada 5 karakter. Nampak tak? Hello tu ada 5 karakter. So, dia akan kira length hello berapa. So, you bagi length hello, dia kira lah berapa panjang hello tu. So, dia akan come out with output nilai dia 5 untuk hello. Okey, katakan kita letak length
kita letak string lain lah, macam keluarga contoh. Okay, lepas tu you enter, dia keluar lain. Sebab keluarga dia mempunyai 8 karakter di dalam keluarga. Okay, lepas tu kita tengok pula kalau kita tambah space, dia kira tak space? Space di depan, terletak space di depan boleh diikuti dengan word keluarga. Okay, dia jadi 9. Sebab apa? Dia kira termasuk dengan ruangan kosong ini, space. Okay, nampak? Okay, nampak? Sudah. So, means that walaupun awak letak string keluarga sahaja, sekiranya you masukkan sekali dengan space, dia tetap akan kira bilangan karakter bagi space tersebut. Okay? So, itu adalah bilangan karakter. Okay, lepas tu yang ini. Untuk variable name, ini dia punya rule. Okay, variable name mesti bermula dengan letter. Letter maksudnya huruf lah. Okay, dengan letter. Ataupun mulakan dengan underscore. Okay, underscore. Awak tak boleh mulakan dengan nombor. Awal dia bagi kat sini. Variable tak boleh mula dengan nombor. Tapi dia boleh mula dengan letter. Letter tu adalah huruf A hingga Z. Tak kira huruf besar ataupun huruf kecil. Dia accept. Ataupun kalau you tak suka dia bermula dengan huruf, you boleh mulakan dengan underscore. Okay, dengan underscore macam ni. Okay. Dan diikuti dengan value. Okay, value ni awak boleh letak dalam single quote ataupun double quote. Okay. Lepas tu, cara untuk assign value bagi lebih daripada satu variable. Okay, kalau you malas nak declare satu-satu. Contoh, A sama dengan 2. B sama dengan 3. Kalau you malas kan nak buat macam tu, you boleh juga buat dalam bentuk begini. Tapi mesti dipisahkan dengan koma. Mesti dipisahkan dengan koma. Okay, contoh, A, B, C, D. Okay, you ada 4 variable. A, B, C, D. Pisahkan mereka dengan koma. Lepas tu equal diikuti dengan value masing-masing setiap variable tu. Katakan A kata nak bagi 3, so 3. Koma B berapa? 1. Okay, koma 1. C berapa? 0, koma 0. D 5. Okay, koma 5. Okay, so mesti diasingkan ataupun diseparate dengan menggunakan simbol koma. Okay, ni bagi yang malas lah. Nak assign satu-satu value tu. Nak assign terus dalam satu baris pun tak ada masalah. Tapi bagi saya sebenarnya tak suka assign multiple variable dalam satu baris. Sebab apa? In case ada error, saya susah nak tengok. Bukannya susah, senang sebenarnya. Tapi agak mengambil masa untuk tengok, oh, A nilai dia yang mana satu. B nilai dia yang mana satu. C nilai dia yang mana satu. Terutama sekali kalau variable you terlalu banyak dan you masukkan terus dalam satu baris yang sama. Itu sangat susah, kita nak kesan nak tengok nanti. Nak cari dia punya value bagi setiap variable. That's why saya lebih prefer kalau you nak declare sesuatu variable, nak bagi value, better buat satu-satu. Lagi mudah kita nak cari, nak tengok nanti. Okay? Itu pada saya lah, saya tak tahu pada you. Okay, ni depends atas masing-masing. Tapi saya tak ada masalah kalau you nak assign semua value dalam satu baris yang sama. Tak ada masalah. Okay, seterusnya. Ini adalah untuk reserve word. Reserve word ni, awak tengok reserve word kat sebelah ni. Jangan guna. Jangan guna dia sebagai variable. Tak boleh. Sebab dalam Python programming, ini adalah keyword-keyword yang telah di-reserve untuk diri dia. Untuk digunakan sebagai proses operasi dalam dia punya program. So, you tak boleh guna
keyword ini sebagai variable. Okay, sila cari nama pemboleh ubah yang lain selain daripada nama keyword yang telah disenaraikan. Okay, boleh faham semua? Boleh. Okay, good. Ni pun sama. Okay, seterusnya. Awak tengok dekat sini. X equal 4. Print X. Print X maksudnya dia akan cetak apakah nilai X. So kat sini dia akan cetak nilai X itu adalah 4. Kemudian kalau awak nak tengok apakah jenis data bagi X equal 4 tadi. So you boleh letak lagi type. You type type variable X. So automatically dia akan bagi tahu. Oh, variable X tadi memegang nilai 4. Jenis data dia adalah integer. Ni dia bagi tahu. Jenis data dia adalah integer. Okey. Kemudian katakan X tu you tukar value dia kepada DFN40263 dan you nak tengok apakah jenis data bagi X sekarang. Okey, you type X dan dia akan tukar jenis data tu ke dalam bentuk str. Str maksudnya string. str adalah short form untuk string. int adalah short form maksudnya adalah integer. So int adalah short form bagi integer. Okey, yang ni boleh Boleh ke? Boleh. Okey, boleh. Boleh. Tetapi sekiranya awak letak nilai 3 dan berada di dalam double quote, dia bukan lagi di assume sebagai data jenis integer. Sebab kita semua sedia maklum, apa sahaja nilai yang berada dalam double quote itu adalah string. Okey, apa sahaja nilai yang berada dalam double quote itu adalah string. Okey, boleh faham? Ini kita tengok contoh kat sini. X equal double quote dalam dia 3. 3 kita kalau kita tengok sekali inverse kita tahu 3 tu sebenarnya integer. Tetapi disebabkan dia di-declare dalam bentuk begini dalam double quote, so dia akan jadi string. Okey, ni kena take note juga, tengok juga. Okey, sebab kalau dia berada dalam string, you tak dapat nak buat pengiraan. Katakan you nak 4 tambah 3, tak dapat. Sebab 3 tu string. Tetapi awak boleh buat pengiraan sekiranya awak implement typecasting. Okey, ni kita akan tengok lagi yang seterusnya. Boleh lagi terima ke ni? Kalau rasa tak boleh terima, minta. Boleh Boleh lah. Boleh lah. Kenapa boleh lah? Okay. Kalau tak boleh terima, kita boleh sambung esok. Okay. Boleh. Boleh masih boleh Kita stop sampai slide ke-30, boleh? Habiskan je. Boleh. Boleh kan? Okay. Seterusnya kita tengok kepada input function. Input function maksudnya you boleh masukkan input dalam you punya program. You boleh masukkan input dalam you punya program. So, kalau awak tengok kita ada keyword input. Kita ada keyword input dan apakah arahan yang you nak bagi pada user tu. So, arahan dia adalah please enter your name. So, ini awak bagi variable dia kepada name. Sebab bila user masukkan nilai, nilai itu automatik akan dipegang oleh variable nama name. Okay? So, input, tugas dia adalah untuk menerima input daripada user. Ini adalah arahan dia. So, please enter your name. Ini adalah arahan dia. Lepas tu, yang wahidah ini adalah teks yang dimasukkan oleh user. So, bila user masukkan teks wahidah and then di enter, automatically wahidah ini akan dipegang oleh variable name. Okay, nilai ini akan dipegang oleh variable name. So, sekarang name itu nilainya adalah
wahidah. Okay? Ni nanti you cuba nanti. Okay. Bagaimana pula cara kita nak buat penyambungan dua ayat? Dua ayat daripada variable yang berbeza. Awak boleh gunakan simbol tambah. Operator tambah. So, string 1 tadi dipegang oleh value-nya namanya before I say goodbye. Lepas tu string 2 pula dia memegang value I want to sing. Lepas tu you nak combine dua string ini, you just gunakan operator tambah. So, dia akan jadi before I say goodbye, I want to sing. Kalau awak tengok betul-betul, selepas word goodbye, ada space lah kat situ, ada space. Kalau you buang space dekat sini, goodbye dengan I tu akan bersambung. Okay, untuk mengelakkan ianya bersambung, di hujung goodbye itu, you boleh tambahkan space. Kalau you tak nak tambah space dekat sini, awak boleh tambah space dekat depan I ini. Pun sama juga hasil dia akan seperti ini. Melainkan ini tak ada space, ini tak ada space, dia akan menyebabkan string 1 dengan string 2, dia akan bergabung di bahagian ini. Goodbye dengan I tu akan jadi rapat. Okay, yang ni boleh? Boleh ada. Boleh. Boleh. Macam dah layu je kita orang tu. Boleh, tak, belum lagi. Belum Masih lagi. semangat ni. Betul kah semangat ke pura-pura Masih semangat? Betul. Masih semangat. Okay, good. Harap-harap semangat lah ya. Okay, next. Tanda star. Tanda star. Ni, tanda star. Tanda star ini, kalau you guna dalam Python, dia bermaksud awak akan print string itu sebanyak berapa kali. Okay, contoh. String 2. String 2, dia punya word adalah I want to sing. And then kita gunakan simbol star. Simbol star dia mewakili darab kali. Okay, kali 5. So, kalau awak tengok kat sini, that's why dia print sampai 5 kali. I want to sing, I want to sing, I want to sing. Okay. Sebab awak gunakan operator star tadi dan awak nak dia dicetak sebanyak 5 kali bagi word pada variable string 2. Okay. Sing ni dekat hujung dia ada space sebab tu dia tak bersambung. Sebab tu dia tak rapat dia punya setiap karakter. Okay. Selepas sing tu ada space. So dekat sini string 2 tu dia nak dicetak sebanyak 5 kali. Sebab tu I want to sing tu dicetak sebanyak 5 kali. Okay. So awak dah tengok dah operator tambah dan awak juga dah tengok operator darab. So operator tambah tadi tugas dia adalah untuk menyambungkan dua ayat daripada variable yang berbeza. Dan keyword dan simbol star pula tugas dia adalah untuk membuat cetakan berulang-ulang kali based on kepada berapa kali awak nak dia dicetak. Okay. Kat sini dia bagi contoh 5. Kalau awak nak cetak hanya 2 kali, so awak buatlah string 2 star 2. So dia akan cetak I want to sing sahaja. Kalau awak nak cetak sampai 10 kali pun boleh. So dia akan cetak sebanyak 10 kali. So kalau awak tengok untuk bahagian ni, bagi siapa yang couple nak kata I love you tu, bolehlah pakai yang ini sahaja. Enter, automatically akan print I love you sebanyak berapa kali awak nak. Okay, tak penat nak menaip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kali. Okay? Ya, dia ke. Apa dia? Kasihan yang tinggal. Ya Allah. Okey, seterusnya. Seterusnya yang ini pula operator bracket. Bracket dah nama dia kalau you orang panggil. Bracket kan? Ya, betul. Bracket. Operator bracket ni tugas dia adalah untuk mencetak di mana kedudukan karakter yang you nak cetak. Okey, contoh tengok sini ya. Tengok kat sebelah kiri ni. Okey, print string 2. String 2 tadi I want to sing. Hujung dia ada space, jangan lupa. Print string 2 bracket dalam dia letak 3. 3 ini maksudnya adalah kedudukan. Kedudukan asara itu.
So untuk kedudukan, kalau awak masih ingat awak pernah belajar array, pernah belajar array tak? ARRAY, tata susunan. Ingat. Okey. Kedudukan sesuatu karakter bermula dengan nilai apa? Apa indeks dia? Indeks? Apa dia? Kosong. Dia mula dengan kosong. Bukan satu lah. Dia mula dengan kosong. So, I ni, string 2, huruf I ni, kedudukannya adalah kosong. Sekarang ni dia nak cetak pada kedudukan nombor 3. So, kosong. Kira sekali dengan space lah yang tinggal. 0, 1, 2, 3. That's why dia cetak A. Sebab A berada pada indeks yang ke-3. Okay, nampak? Faham? Okay, good. So far so good. So far so good. Okay, kita upgrade sikit. Okay. Tadi dalam bracket kita cuma ada satu nilai. Satu nilai. Sekarang ni, kita ada juga bracket tapi ada nilai nisbah. Noktah bertindih tu. Okay, ada noktah bertindih. Di mana untuk bahagian pertama ini adalah untuk indeks start index. Macam mana? Indeks yang mula. Indeks yang mula dan ini adalah yang akhir. Maksudnya start, end. Start, end. Okay? So, string 1, before I say goodbye, hujung ni ada space Before I say goodbye, dia nak ambil karakter yang bermula dengan indeks 13. So, awak kira. Ingat, indeks ataupun tata susunan mesti bermula dengan indeks kosong. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, dia akan ambil dari huruf G. Dia akan ambil daripada huruf G dan dia akan stop pada indeks 20. Dia akan stop pada indeks 20. So, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dia ambil sampai space. See? So, goodbye. Sebenarnya hujung ni ada space. Okay, yang ni boleh? Boleh. Boleh Boleh. Good. Okay, so yang ini saya akan sambung esok hari. Okay, setakat Alah. Polah belajar dulu nak atas tu. Katok saya. Okay, lepas ni saya akan bagi exercise yang berkaitan dengan apa yang you dah belajar tadi. Daripada slide pertama hingga slide 31. So, saya nak buat masa ni you belajar dulu. Nanti saya bagi exercise dan saya nak you submit dalam platform Sidos nanti. Saya akan sediakan di mana bahagian you nak submit. Okay, boleh? Okay. So, sebelum